Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kelas Operation Management untuk topik bab yang kedua. Malam ni subtopik dia adalah membangunkan mission and strategy. Okey, ini memang topik yang kalau saya mengajar face to face memang saya ajar serius bahagian ni. Sebab saya rasa kalau you all ambil Operation Management, kalau masih lagi tidak boleh membezakan vision, mission dan strategi ataupun objektif. Dia sebenarnya dia vision, mission, objektif. Cuma objektif dengan strategi ni kita ambil layer yang ketiga. Jadi dalam operation management kita memang terlibat dalam bahagian operation, objektif, strategi and operation. Tapi sebelum tu kita kena faham vision and mission. Okay, untuk slide yang pertama, biasa kan kita tengok kalau kata kalau dalam perniagaan dia macam perniagaan MLM lah. Saya bukan nak cerita pasal MLM, tapi nak cerita bagaimana konsep downline itu mencerminkan untuk kefahaman vision and mission. Biasanya dalam organisasi, okey, dalam organisasi kita ada satu vision je. Dan vision ini perlulah ringkas, mudah dan difahami oleh orang industri. Difahami oleh semua. Maksudnya top management, daripada boss, CEO, managing director, pergi senior manager, pergi manager, sampailah eksekutif dan engineer, sampailah operator dekat bawah, sampailah pak guard, sampailah cleaner, sampailah supplier, sampailah customer. Semua kena faham. Okay, sebab tu banyak industri, especially industri, kebanyakan meletakkan vision itu adalah pendek. Pendek, sangat pendek. Okay, sangat pendek dan bukan apa, dia nak bagi semua orang yang kenal syarikat itu, walaupun potential customer, dia tahu apa visi syarikat itu. Okay, saya bagi satu contoh yang dekat dengan kita, yang visi, bukanlah kata masalah, tapi dia menjadi visi yang tidak baik. Cuba tengok kat sekolah. Ataupun kat mana-mana, kenapa visi dia panjang sangat? Jadi visi harus pendek, jelas, ringkas dan mudah difahami oleh semua. Itu yang you kena fahamlah apa tu visi. Okey, misi adalah sesuatu yang diperlukan bagi mencapai visi. Misi adalah perkara-perkara yang perlu untuk capai visi. Okey, kita ambil mudah kan? Ambil mudah. Katakanlah kita punya visi adalah 4 flat. 4 flat. 4.00 result dia. Maksudnya setiap semester 4 flat. Okay, this is your VC. Macam mana nak capai VC ni? Buat pendek je. Kalau lepas ni, kalau you buka company ke, kalau orang minta kita buat VC dan misi, you buat simple je. Okay, VC saya senang. Saya dalam masa 4 tahun ni, atau 3 tahun ni, saya memang nak dapat 4 flat je. Itu that's my target. 4 flat. Jadi nak capai 4 flat tu nombor 1, pergi kelas. Senangnya, misi ke senang? Pergi kelas. Yang kedua adalah buat assignment. Buat assignment sebaik mungkin. Yang ketiga adalah pergi exam. Okey? Dan yang keempat adalah benda-benda kita kata saya kena berbuat baik. Berbuat baik maksudnya saya menjaga hubungan dengan mak ayah saya. Bila saya dah masuk universiti, saya tak lupakan mak ayah saya. Saya buat hubungan baik dengan lecturer. Saya buat hubungan baik dengan kawan-kawan. Saya masih jaga akidah ibadah saya. Saya berbaik dengan orang yang sekeliling. Itu je. Jadi saya nak capai 4 flat tu saya ada 4 je. Pergi kelas, buat assignment, pergi exam, ambil peperiksaan dan berbuat baik. Simple. Okay. Clear? Visi kita 4 flat, kita ada 4 mission kita. Okay. Kemudian bawah mission adalah objektif. Ada yang panggil strategi dan ada yang panggil operation. Itu saya nak jelaskan lah, nanti you all confused. Pergilah pelan-pelan. Okey, pergi kelas. Tadi ada 4 misi kan. Macam mana nak pastikan you akan pergi kelas? Tidur awal. Jadi apa? Persediaan. Kalau kata face to face, gosok baju siap-siap dan sebagainya. Tengok jadual. Okay, dia macam tu. Okay, yang kedua pula. Jadi yang pertama apa tadi? Tadi pergi kelas kan. Yang kedua adalah buat assignment. Apa cara nak strategi capai assignment? Okey, pastikan ahli kumpulan TikTok. Okey, cari kawan yang suka buat kerja on time. Kena selalu ada sifat teamwork.
okey, selalu open minded, terima idea dan menjadi satu leader yang committed. Leader yang committed. Okey, kemudian untuk exam sama juga, kena prepare apa yang akan masuk pada exam. So macam mana kita nak cara teknik menjawab exam. Exam kita kena tahu strategi untuk jawab exam. Kita kena berbuat baik. Berbuat baik contohnya meningkatkan komunikasi. Cari kawan-kawan yang baik. Berkongsi idea, toleransi, berbincang, berbuat baik dalam kerohanian. Mungkin dulu jarang sembahyang jemaah, sekarang dah sembahyang berjemaah dekat dengan masjid. Okey. Kemudian berkawan-kawan dengan orang baik. Jadi kita akan menjadi bertambah lagi baik. Contoh. Jadi capailah 4 flat tu. Jadi faham tak? Kat sini, ini perkara penting Ingat sampai bila-bila asas ni sebab saya kena jelaskan semudah mungkin supaya you all faham apa yang dimasukkan vision, mission and strategy ni. Jadi kalau kita nak buat strategi ataupun kita nak buat operation ataupun kita nak buat objektif, jangan terkejut nanti you jumpa layer yang ketiga lepas visi, misi, bawah tu ada orang panggil objektif, ada yang panggil strategi, ada yang panggil operation. Sebab kita kena apply dekat buku memang cakap strategi, nanti bila kerja nanti orang panggil objektif. Kalau kerja nanti orang panggil operation. So kat sini sama. Yang paling penting kita kena tahu visi dan misi. Jadi simple je. Jadi kadang-kadang bila kita baca buku jadi complicated nak faham. Sampai kesudah kita tak faham visi, misi dengan objektif. Kebanyakan dalam buku, kalau buku strategic management dipanggil visi, misi, objektif. Cuma dalam buku ni dia pakai visi, misi dan strategi. Tengok ada colour warna hijau tu mungkin okey, tak ada apa-apa okey. Okey. Saya tengok dekat bahagian chatting tadi takut ada apa-apa sebab ada nyala colour warna hijau, colour warna orange. Okey, jelas kan? Saya minta you all jelas visi, misi dan objektif. Okey. Kalau keluar soalan final boleh jawab. Okey. Saya nak jawapan faham je, saya tak nak jawapan dalam buku sebenarnya. Okay, ini misi lah. Where is the organisation going? Organisation purpose for being. Answer what do we contribute to society. Provide boundaries and focus. Ini kita belajar aja. Jadi you dah faham dah apa tu visi misi. Jadi sekarang ni kita belajar aja. Sekarang ni jangan fikir kita nak faham visi misi objektif. Saya tak nak lagi. Saya nak masuk slide ni, kita tak perlu hafal, kita tak perlu faham mission. Kita dah faham dah. Visi apa, misi apa, objektif atau strategi tu apa. Cuma dekat slide ni saya nak bagi contoh apakah contoh-contoh misi itu je. Jadi kalau kata siapa yang tak faham visi, misi dan objektif, slide ni jadi macam you confuse lah. Tadi dah bagi contoh kan, visi kita 4 flat. Misi kita nombor 1 pergi kelas. Katalah ada 4 mission. Pergi kelas, buat assignment, pergi exam, jadi orang yang baik. Jadi nak buat bawah tu strategi nak pergi kelas. Macam mana nak pergi kelas supaya dapat pergi kelas on time? Senaraikan. Macam mana nak pastikan you buat assignment? Macam mana you nak pastikan you bagus dekat exam? Macam mana jadi orang yang baik? Itu saja visi, misi dan strategi. Okey, ni cerita-cerita lain lah. Where is an organisation going? Bila kita nak kerja kat industri, kita kena faham komponen-komponen ni. Organisation purpose for being. Okey, apa saja yang you buat dalam organisasi adalah untuk mencapai target syarikat. Yang kita kata sales target. So dia ada objektif yang ingin diselesaikan. Kita pun dah belajar short term, moderate and long term. Maksud saya you belajar masih sekolah menengah lagi, you dah belajar yang tu. Answer what do we contribute to society. Okay, kat sini memang kalau kita belajar, society penting, tapi you kena faham society ni tak datang immediately ataupun datang dengan mudahnya. Kita kena faham operation dulu. Oh, kita ni kena ada sumbangan pada masyarakat kita ni. Sebelum nak sumbang kat masyarakat, apa yang you kena pastikan you buat dulu? Maksudnya operasi kena betul. Operasi semua dah okey, semua tip-top, proses berjalan lancar, barulah lepas tu kita beri limpahan pada masyarakat. Okey, kalau contohlah, kenapa you nak jadi orang kaya? Okey, sebab ada banyak duit, beli kereta, beli rumah. Okey, mungkin kurang tepat statement tu. Okey, saya nak jadi orang yang paling kaya dekat dunia ni. Kenapa? Kalau saya jadi orang kaya, saya nak kongsi rezeki saya kepada orang lain juga. Okay. Dan kita tanya lagi sebab operation selalu macam tu, why? Kita dalam operation kena belajar why.
Kenapa you jadi orang kaya, kemudian you nak bagi limpahan rezeki pada orang lain? Macam mana tu nak bagi limpahan rezeki? Oh, saya nak bagi duit je. Jadi kalau you cakap you bagi duit ke orang, itu bukan operation management. Orang yang operation management adakan fikir, okay, saya kalau saya banyak duit, saya nak bantu orang. Saya akan bantu kewangan untuk dia untuk memulakan perniagaan. So bila dia memulakan perniagaan, dia akan mula berjaya dan dia pula akan bantu orang lain. Itu namanya continuity. Dan continuity. Jadi saya ambil satu contoh continuity dalam operation. Ambil satu contoh kan. Saya nak bantu kawasan pendalaman, ambil contoh sebab UPSI kan, baju sekolah. Kata kat kawasan pendalaman pandemik sekarang COVID-19, memang dah boleh pergi sekolah kan sekarang ni. Kawasan-kawasan yang hijau dan kuning lah, merah tak boleh. Jadi saya nak bagi baju sekolah. Jadi apa yang saya buat, jom kawan-kawan kumpul duit sikit-sikit sebab kita nak bantu kawan kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak sahabat-sahabat kita yang tak boleh pergi sekolah sebab tak ada baju uniform. Okay, semua bagi RM50, ada bagi 100 dan sebagainya. Tak kisahlah, janji dia ikhlas. Okay, kita cukup benda tu, lepas tu kita bagi. Kita beli baju dan kita bagi. Lepas kita bagi duit, dia beli baju. Biasanya kalau kita terpulanglah sama nak beli baju sekolah untuk diorang ataupun kita bagi duit untuk diorang beli baju. Okay, kalau you start fikir macam tu, sia-sia je lah kita belajar visi, misi dan strategi. Kita nak kena faham, okay, sekarang ni kita fikir, kalau kita bagi duit baju sekolah, selesaikan masalah kat situ. Jadi macam mana you nak selesaikan masalah? You faham saya kan? Jadi macam-macam solution yang ada. Okay, solution kalau tanya saya, solution yang seminima yang kita boleh buat. Saya ambil contoh paling mudah macam ni. Kalau saya ni saya jelaskan sikit kan. Kalau saya beli, kata saya ada berapa ribu, katalah saya ada RM5,000. Saya ada RM5,000. Kalau saya bagi duit ataupun saya beli baju, berapa pakaian saya boleh dapat? Berapa pasang pakaian baju sekolah saya boleh dapat dengan total bajet RM5,000? Okey, tapi sekarang saya tukar strategi saya. Ini operation management. Kita tukar strategi kita pergi beli kain putih lah dengan kain warna apa, kalau seluar warna biru, seluar sekolah kan. Jadi belilah kain untuk uniform untuk pelajar-pelajar pendalaman tadi, katakanlah sekolah rendah. Jadi kita belajar operation management. Okay, kita target sekarang, vision kita adalah nak beli kain. So mission kita akan study. Nak beli kain ni kita kena tahu pasal harga. Nak beli kain ni kita kena tahu pasal supplier. Kalau nak beli kain ni kita nak tengok dari segi apa kita panggil size. Kalau nak beli kain ni mungkin jenis. Okay, you nampak tak? Target kita tadi vision, nak buat baju sekolah, lepas tu apa yang kita kena fikir. Okay, pertama harga. Okay, pergi survey harga. Okay, katalah kita ambil harga tadi. Cek harga yang paling murah dekat China. Kita ambil negara Vietnam lah. Kat Malaysia dia banyak default dekat Vietnam. Jadi beli kain dekat Vietnam. Jadi dengan kos berapa tadi? RM5,000. RM5,000 tadi kita beli kos dekat Vietnam tadi. Berapa banyak kita dapat? Atau contohlah kita tak ambil semualah. Kita beli dalam RM4,000 je. RM4,000. Kain banyak tu RM4,000 kita beli. Kita ada reserve RM1,000. Kenapa you reserve RM1,000 tu? Ada sebab. Sebab kita belajar strategi. Kenapa? Kita beli kain, siapa nak jahit? Oh, sebab tu kita spend RM4,000. Sebab tu kita buat mission tadi. Okay, kita spend RM4,000. Sebab kita dah survey dah, nak cari upah orang jahit, nanti kita nak bayar RM1,000. Okay, jadi sekarang ni, siapa yang akan upah? Kita pergi kat kawasan pedalaman tu, cari ibu tunggal ke, mana-mana yang suri rumah yang boleh menjahit ke, kita boleh cut cost. Masa yang sama kita bagi dia pendapatan. Nampak tak? You dah buka rezeki pada orang kampung untuk menjahit baju sekolah. Okay, jadi kalau dekat sini kan, kalau kat sini lah, kalau tanya saya, kalau you betul-betul make business, sebenarnya you dah deal lah. Beli kain tu dekat Vietnam atau siapa-siapa lah, orang Malaysia pun, you dah bagi satu rezeki dah sebab you beli kain satu. Ekonomi meningkat. Sebab you dah menjana kewangan sebab you dah beli kain. Kain meningkat. Kemudian kain dah meningkat, you beli, lepas tu you bagi pula makcik suri rumah atau ibu tunggal menjahit baju kat situ, baju sekolah. Dan baju sekolah tu akan bagi kat anak-anak. Kenapa saya kata ni smart? Bagi rezeki ke orang yang jual kain, satu rezeki. Bagi kedua dekat ibu tunggal atau suri rumah, rezeki kedua. You tahu tak? Kalau kita beli kain dan upah orang jahit, bilangan pakaian tu lebih banyak daripada kita beli. Jadi baju sekolah boleh bagi ramai orang, anak-anak ramai dapat, mungkin ada dapat 2 pasang.
Jadi ibu tunggal dapat duit, sekarang ambil upah baju. Jadi kita menggerakkan ekonomi sebab kita beli kain. Katalah you beli kain dekat Malaysia je, kain kat Masjid Jamik. Jadi kat sini nampak rezeki. Jadi ini tujuan kalau you kerja dekat industri nanti, kita akan gunakan konsep visi, mission dan objektif. Bukan nak buat visi dengan ni nak buat branding je. Tak tepat. Oh, kita nak buat visi. Apa visi syarikat? Kena faham. Dalam buku cerita tak habis. Dia cuma cakap visi syarikat, misi syarikat, strategi. Kita fikir apa-apa pun kita akan ambil konsep yang sama. Okey, konsep yang sama. Okey, kita nak buat apa ni? Okey, kita nak prepare baju sekolah untuk kanak-kanak sekolah rendah kat pedalaman. Itu visi kita. So apa misi-misi kita? Jadi kita kena susun macam tu. Jadi saya nak kena cerita panjang sikit sebab benda ni adalah benda yang asas daripada. Okey, planning benda sebelum. Strategi pun benda sebelum. Sebab ada yang tanya, apa beza antara strategi dan planning? Nanti saya cerita Siti Sarah. Nanti sebelum tu kita nak go through layer by layer. Nanti saya akan explain regarding strategy and planning. Okay? Paling senang, planning without strategy is just doing by nothing. You just plan and plan and plan, but doing nothing. But if you plus strategy, you do something with plan and strategy, we call that action. Maksudnya, bila you ada plan, bila you ada strategi, you combine together, you akan ambil action. Dan action yang you ambil, you akan fikir kiri, kanan, depan, belakang, perspektif. Bermaksud kalau planning saja, belum tentu planning itu akan dapat good strategize. Cuma sekarang, untuk tanya soalan tadi, Siti Sarah kata, jarang orang buat planning without strategi. Itu you kena faham. Memang dalam buku belajar, apa itu planning, apa itu strategi. So now, if you want to planning, you need to include strategy. So if you have the strategy, we need planning also. Okay, kalau tanya saya, kalau planning dan strategi, okay, kita kena plan. So plan meletakkan sesuatu apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Nak pastikan perancangan itu berjaya, kita kena ada strategi. Strategi tanpa planning, not success. Planning without strategy juga no success. Jadi yang kedua ni adalah complement. Jadi bila you go to the industry, planning and strategy you should be combined together. Bukan kata okay, kita kena plan dulu, kemudian kita buat strategi. Itu kita cara kita belajar. Tapi kalau you kerja, you kata okay, kita kena plan and set up strategy to achieve our plan. Baru orang kata, wah smart lah, ini faham. Kan? Okay, kemudian kita pergi, ini contoh-contoh lah. Mission of provide society with superior product and services. Kita ni, kalau dalam buku, saya ni buku barat ni, saya hentam buku ni. Dia cuma nak kita fikirkan beri impact kepada society. Maksud saya bukan kata kita tak nak bantu masyarakat, bukan nak bantu orang yang susah. Kan? Kalau Ustaz Abid Liu, okay, kita faham dia bantu orang susah. Tapi you kena faham dan Abid Liu pun faham dalam situasi yang genting pada dia, kritikal dia kena ada operation yang baik. Okay, maksudnya dia perlukan dana dan dana itu tidak boleh berhenti. Dana itu harus berjalan. Sebab dia semakin lama orang minta bantuan dan dia memang suka apa dia buat. Dia nak buat kerja society. Tapi pasal yang sama, dia perlu ada satu dana. Orang lain senanglah, dia ada income kat YouTube. Dia buat training, sekali training orang bayar mahal. So dia counselor. Okay, banyak orang panggil dia untuk buat review, something like that. Tapi yang most important, itu orang luar yang tak belajar operation. Kita belajar operation, takkan nak fikir macam tu. Okay, kita kena fikir, okay, ini YouTube sambilan. Orang kata passive income. So kalau dia panggil trading, bukan hari-hari dia pergi training. Sekarang konsep orang tak boleh jumpa face to face. So apa benda yang boleh alternate by the business? So dia go through sekarang dia buka mat. Dia buka kedai. Tapi bagi saya still dalam bidang operation, nak rasa Abid Liu, dia kena cari income yang akan make sure dia boleh bantu orang secara konsisten. So dia mungkin ada target berapa juta ke dalam sebulan dia nak spend duit dia untuk go through the society. Sebelum dia fikir untuk donate ataupun bagi jariah, infak dan sebagainya, dia kena fikir macam mana aku punya financial. Okay, orang selalu fikir bila financial, orang selalu fikir, you kena ada pengurusan kewangan yang baik, financial management yang sangat baik. Sebelum tu lagi, regarding generation, macam mana nak menjanakan.
Okay, dalam nak menjanakan, kalau sebut manusia, orang HR ramai kat sini kan. Kalau sebut manusia, dia ada benda yang melonjak atau menjanakan manusia. Okey, contoh je, kalau kita plan macam-macam. Kita ambil resipi orang, ambil tips pada orang, tapi you tak ada tindakan. Jadi manusia ni ada orang yang kita dalam kata, oh, orang ni bagus bekerja bila ada tekanan, bila ada pressure. Tapi sebenarnya dia tu namanya drive. Ada orang tu kita kena tolak untuk dia lonjak dan dia pergi. Jadi bila manusia tu bila ada drive, bila dia boleh melonjak dan dia pergi, so dia akan buat. Maksudnya kalau target dia nak capai sales 100,000. Okey, kita ada manusia 4 orang. Kata manusia 4 paling sihat, knowledge sama, skill sama, attitude sama. Okey, 4-4 kena buat sales target 100,000 untuk bulan ni. Apa menyebabkan A, B, C ni? Salah satu ni akan berjaya. Of course lah, dia mesti ada antara 4-4 ni akan ada seorang yang excellent. Because dia ada drive dia. Okay, kita berdiskus tentang manusia sekarang. Bekerja. Apa yang boleh drive dia untuk menjadi lebih bagus? Hidup sama je. Semua ada 24 jam. Okay? Jangan bagi alasan, okay, kita sibuk semayang, dia ni tak semayang. Tak, kita dalam soal ni, kita tak nak discuss about curi masa. Setiap manusia ada 24 jam. Ada 24 jam. Bukan saya kata orang tak semayang tak bagus. Tak, saya tak nak discuss pasal isu orang kata bagi alasan benda-benda tu. Oh, saya dah kahwin. Oh, saya dah beli. Okay, dalam operation, kita ambil sekarang, vision kita adalah nak dapatkan 100,000. Mungkin nak dapatkan 100,000. Jadi, you kena fikir sekarang, macam mana aku nak buat mission nak dapatkan 100,000. Okey, betul. Kita belajar nak buat planning. Betul kita plan. Tapi plan macam mana? Kalau plan, duduk je. Kawan dah keluar taxi ke, kita start nak buat plan. Okey, kita fikir pula. Okay, what is our strength? Okay, what is our weaknesses? Aku punya strength adalah aku boleh persuade orang. Persuade maksudnya kita kalau jumpa customer, kita yakin customer akan dapat job tu contohnya. Tapi aku punya masalah adalah database. Memang saya boleh persuade people, tapi people tu mana saya nak dapat? Okey, kawan sebelah yang 4 kompetitor tadi, dia ada bagus database. Tapi dia tak bagus in term of persuade ataupun communication. Okey, orang yang ketiga, mungkin dia ada bagus dekat in term of diversify. Dia ni bagus nombor 3 diversify. Dia banyak je akal dia. Sekejap jumpa guna cara A, sekejap guna cara B, sekejap strategi. Okey. Orang yang terakhir, nombor 4, mungkin dia ada aura. Aura is something like dia berada dalam satu situasi dalam keadaan yang tertentu yang baik. Maksudnya kan dia ada tau. Susah nak jumpa sebenarnya, tapi saya bukanlah kata mudah kenali, tapi saya anggap benda tu wujud dalam kehidupan kita. Ada orang, ada sahabat-sahabat kita, dia biasa je. Dia tak pandai sangat. Pandai saya maksudnya kalau orang tanya dia jawab, tak exam pun dia score tak. Tapi dia biasa-biasa. Belajar pun biasa-biasa. Tapi kalau tanpa dia, kehadiran dia tak ada dalam grup kita rasa sunyi. Kita rasa macam kita perform because of dia. Dan dia tak bantu kita sangat pun, tapi dengan dia ada aku ada semangat, aku dapat motivation dan sebagainya. Okey. Jadi dalam kes ni kalau you strategize, you dah tahu apa kelebihan dan kelemahan, daripada kita compete antara each other, why kita collaborate? Sebab tu ada satu dalam strategi dalam perniagaan, nama dia collaborations. Apa lagi yang ada strategi dalam perniagaan atau organisasi? Dia panggil outsourcing. Okay? Orang kata kenapa kita nak outsource kalau kita boleh buat? Okay, very simple. Kenapa kita nak outsource? Ada beberapa kerja yang kita kadang-kadang kalau kita buat, kita kena mulakan daripada A sampai Z. A sampai Z, proses tu akan menyebabkan kos yang tinggi. Sebab kita kena pakai skala kecil. Sebab nak mulakan. Kita kecil lah sebab kita nak gunakan purpose tu. Dan tapi dekat sebelah, ambil contoh paling mudah lah. You nak cetak, you nak print, okay? Nak print banyak. Kalau you nak print satu buku, berapa kos dia? Juga nak print satu buku, okay. Kenapa orang print 100 buah buku,
kos seunit dia dapat rendah. Ambil contoh kan, satu buku 100 muka surat. Cuba you hasilkan satu buku, berapa kos dia? Mungkin RM200, mungkin RM300 untuk satu buku, kos seunit. Tapi kalau you outsource, contohlah outsource maksudnya dengan bilangan yang banyak, so dia akan dapat RM1. RM1 sikit sangat, mungkin RM4. 100 muka surat tu RM5 rasanya, RM5. Okey, RM5 tolak dengan 300, katalah besar sikit, 300. So dia punya different RM295. Okey, you nak faham, sebelum nak sampai tu nak cerita ni dulu. RM295 different. Kalau buat sendiri, kos dia RM300. Kalau kita buat kat luar, outsource, katalah bilangan dia, kita nak belajar maths kan, 1000 kuantiti, dia akan jatuh RM5 satu unit. Okey. Dalam kes ni, contoh dia, contoh lain saya cerita contoh lain. Kalau you nak jual tudung, katalah you ada dalam 5 orang tadi, 4 kita katalah 4 orang tadi, saya nak 250. Saya nak 250. Yang ni saya nak 250. Masa ada 4 orang tadi nak jual tudung, dia nak pergi kat kedai pengeluar atau pemborong nak ambil 250. Kalau orang tu jual, dia pandai strategi dia. Okey, kalau 250 pieces, harga ni. Kalau 500 pieces, harga ni. Kalau 750 pieces, harga ni. Kalau 1000 pieces, harga ni. Jadi of course harga 250 dengan 1000 unit, harga ni memang ada variance, ada perbezaan. Cuba you kongsi, 4 orang ni kongsi untuk beli 1000 unit atau 1000 pieces tadi. Berapa perkhidmatan yang boleh dibuat? Itu contoh yang kita kata macam mana nak buat kolaboratif. Saya ambil contoh paling mudah yang berlaku dalam universities. Okey, contoh, dekat universiti katakanlah kita ada kedai koperasi. Kedai koperasi. Kedai koperasi maksudnya saya yakin kedai koperasi dekat UPSI akan menjual sama juga kedai koperasi yang ada dekat UM, kedai operasi dekat UTM, kedai operasi dekat lain. Okay, katalah kita nak beli beg. Biasa koperasi jual apa? Kata nak beli beg. Dan beg yang sama ada dekat semua universiti. Beg tu sendiri. Belum printing lah, beg tu sendiri. Dan kita beli kos, katalah kita nak beli 1000 unit beg tu, dengan harga satu unit beg tu harga dia RM40. Sebab kita nak beli 100 je. Tapi kalau you beli 1000 unit, you akan dapat harga beg tu RM10 saja. Ada different RM30. Kalau you cuba bayangkan, kalau semua universiti pakat kita share, berapa perkhidmatan yang ada? Itu contoh. Mungkin saya sebut ni simple math, semua orang boleh faham. Oh, beli banyak murah. Saya tak nak sebut beli banyak tu murah. Kalau saya seorang beli 1000 unit, saya ada modal ke? Saya cukup modal ke? Walhal saya boleh collaborate. Jadi kalau kita belajar operation, saya tak nak tinggalkan ilmu marketing, ilmu financial, sebab saya nak you absorb ilmu tu. So bila belajar operation, kita kena faham semua tu. Dua subjek yang betul-betul kena faham semua type of business adalah operation dan strategic management. Macam saya lepas saya ajar strategic management, macam saya ni saya ajar operation management. Mana tahu saya depan saya ajar strategic management balik. Sebab benda ni memang student kena faham bahawa nak faham mission tu bukan hanya meletakkan perkataan. Dia kena faham dari segi tindakan. Saya selalu gunakan dua perkataan ni sebab kita orang muda kan, saya selalu discuss dengan kawan saya adalah perkataan busy but doing nothing. Maksudnya kita busy, macam tu lah, merancang, busy lah. Tapi no action, but doing nothing. Satu lagi adalah ayat fikir. Nantilah saya fikir. Okay, saya tak tahulah kalau you all zaman dengan saya kan. Saya masa zaman-zaman saya form 4 pun saya dah guna ayat ni. Sebab ketika tu mungkin lah zaman-zaman tu saya minat music ketika tu. Okay, saya ingat satu bibit ayat tu dia ada time thinking but everything faster. Maksudnya band tak slide butterfinger. Okay, dia cakap time thinking but everything faster. Maksudnya masa tu cepat berlalu. Kalau you start nak thinking, masa akan habis untuk thinking ni. Jadi itu saya kata, kalau kawan-kawan saya nak exam, saya kata okay,
bukan masa untuk berfikir sekarang. Kalau kita berfikir apa yang kita nak jadi lepas ni, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita always think that dengan action, kita akan dapat something. Macam tu lah. Kalau tanya kawan saya, kenapa you baca buku? Kenapa baca buku? Dia kata nak exam kan. Kita nak exam adalah mencari jawapan. Apa yang kita kena buat sekarang adalah membuat jawapan. Jadi apa yang saya belajar masa ni, jangan ikutlah. Apa yang saya belajar masa SPM, orang lain baca buku. Orang lain baca buku. Saya tak. Saya baca jawapan. Kalau mat ke sains ke apa, saya ambil tengok jawapannya. Buka kertas kerja tu, ambil jawapan, saya baca jawapan. Because I always think that saya nak cari jawapan, saya bukan nak cari soalan. Kenapa saya nak baca buku? Sebab buku tu sebenarnya untuk fahamkan soalan. Jadi selalu kawan saya kata, okay, kau tahu tak jawapan ni? Aku tahu. Macam mana aku tahu sebab aku baca jawapan. Aku tidak baca soalan. Jadi itulah maksud yang kalau tanya, kalau orang operation, orang strategi, dia akan fikir solution. Dia tak ada isu negatif, esoklah, nantilah, excuse, no. Okay, kita nak buat benda tu, okay, sit down. Okay, kita buat benda ni. Okay, secepat mungkin apa yang kita boleh buat. Itu biasa yang saya akan guna dialog kalau mana-mana saya jumpa dengan orang lah. Sebab saya advisor, business advisor, okay, you nak buat benda ni, cantik. Kalau bincang plan without any action, saya rasa baik kau pergi kelas aku lecture je. First thing first, kau nak buat apa benda ni? Okay, secepat mana kita boleh buat benda ni? Oh, kita kena relax dulu, kena set up dulu. Okay, kalau relax set up, baik kita pergi kelas. Janganlah macam tu. Okay, first thing first, okay, apa yang kau buat ni, dia punya value of time. Mana? Aku kalau bincang, aku esok aku nak buat dah. Wih, cepat sangat. Okay. Itu yang kau kena fikir, itu cara aku action. Oh, okay. Jadi kata apa? Okay, kita nak you tengok benda yang biggest. Contoh kan, apa contoh is something kan sekarang, saya ambil contoh you all lah, contoh manufacturing terlalu besar. Contoh bisnes yang very simple, kan saya kata tadi, manusia lahir dengan kehidupan yang mana dia akan drive diri dia. Dia akan push dia punya committed dan dia punya skill and knowledge ke depan. Setiap manusia ada kelebihan tapi dia kena tolak ke depan. Ambil contoh paling mudah. Ada seorang mamat ni, dia dapat satu idea. Kan saya katakan plan, idea kena jadikan action. Jadi dia terfikir sekarang ni nak cari satu buku supaya, dia katalah kita belajar operation management kan, macam mana nak kurangkan kos, katalah nak kurangkan kos dalam kehidupan tanpa ada, katalah gaji you 1,000 je, okay, tapi kita boleh mengurangkan kos dalam kehidupan tapi kita dapat lebihan wang. Sebab dalam keadaan pandemik sekarang you kena saving sebenarnya. Okay? Jadi selama ni ada gaji 1,000, kehidupan normal, tetapi you tak ada saving langsung. Okay, macam mana keadaan pandemik ni, you tetap dapat RM1,000 tetapi you ada saving. Katalah you boleh saving RM200 sebulan. So, you pun buatlah satu buku. Okay, buku ni selalu you kena belajar. Orang kata don't judge from the book cover. Mengarut. Kalau without cover, without title yang bagus, orang takkan beli buku. Okay, itu yang kena tahu. Jadi, you kena buat title. Okay, contoh dalam buku tu, contoh buku, saya pun tengah tak fikir tiba-tiba kan, spontan pula kan. Susah dalam senang. Kan? Susah dalam senang ataupun senang dalam susah. Susah dalam senang. Walaupun ataupun terhimpit tapi bahagia. Ataupun tajuk kena betul-betul tengok segmentation lah. Kalau you nak jual buku dengan kanak-kanak, tajuk fokus kanak-kanak. Buku nak jual dengan wanita, tajuk biar nampak pada wanita. Tajuk nak jual dekat pelajar universiti, tajuk kena fokus pada universiti. Itu sangat penting. Kalau tanya saya, kalau saya cover branding, saya akan kacau. Ni nak jual dengan siapa? Jual kanak-kanak. Kanak-kanak suka apa sekarang? Apa yang boleh attract kanak-kanak? Guna tajuk tu. Bukan disebabkan kita suka benda tu, you suka Korea, tajuk jadi Korea. You suka game, tajuk akan jadi game. Tak boleh. Segmentation ni apa? Saya nak jual something pakaian untuk wanita. Oh, saya tak suka pink. Tak, bukan masalah tak suka pink dan sampai. Kita sekarang nak mencari something yang boleh attract dia untuk beli barang. Okay, berbalik pada cerita tadi. Nak cerita lain sebenarnya. Macam mana nak create something yang boleh drive yourself. So, dia dapat idea, dia nak tulis buku. Okay, you faham tak? Berapa lama nak tulis buku? Berapa lama nak tulis buku? Saya tanyalah kawan-kawan yang sekeliling. Saya ada beberapa orang kat sini. Kalau ada cita-cita nak dapat passive income, you nak tulis buku. Persoalan saya, berapa lama nak tulis buku? Berapa lama nak tulis buku? Mungkin lama.
Okay, macam mana nak menyebabkan you boleh tulis buku? Susah lah, ni ayat kita excuse. Ni operation management kena dengar ni. Oh, nak susah lah, time ni tengah sibuk, kelas banyak, betul assignment banyak, bila nak buat buku? Okay, itu namanya defects. But you dah jawab pasal excuse. You ingat tulis buku ni senang, aku kena rehat tepi pantai, aku kena berfikir apa semua. Kalau boleh benda macam tu, baru boleh tulis. Aku tak boleh paksa diri aku sebab menulis ni kena perlukan kreativiti. Itu pun excuse. Aku nantilah. Tak, kalau malam ni tak boleh, malam esok aku start. Itu pun sama, tangguh. Okay, itu dalam operation defect. Defect, kita panggil tu defect. Tangguh, defect, nanti defect, semua tu defect. Defect maksudnya rosak. Dan kalau kita buat apa tu, kecacatan lah. Defect tu kecacatan. So sekarang ni, because of dia driven, dia drive dia punya diri tu, okay, aku nampak peluang, penjanaan peluang. Maksudnya mencipta peluang, bukan rebut peluang. Mencipta peluang. Aku tengok ramai orang suffer sekarang bila time pandemik. Aku nak buat buku supaya orang ada jimat gaji 1,000 tapi boleh jimat 200. Okay. Benda pertama sekarang aku nak buat cover buku. Oh, dia pun study cover buku. Yes, apa simbol contohlah warna yang akan menyebabkan rasa orang bahagia. Okay, aku nak letak warna merah lah. Orang nampak warna merah. Warna merah tu macam something like memberi semangat pada orang. Merah tu ada memberi semangat. Daripada orang tengah lemau, tengok warna merah, mungkin color tu memberi semangat. Jadi, you pun buku tu warna merah, semerah-merah ni buku tu. Merah terang merah terang. Bukan merah gelap, merah terang. So, tulisan ni warna putih. Kan? You pun cakap, dalam susah, nikmatilah kebahagiaan atau nikmatilah kesenangan. Contoh buku macam tu lah kan. Tajuk buku contoh, orang mungkin dapat idea lagi bagus. Okay. Apa dia buat? Dia pre-order. Buku tak ada, cover je ada. Dia test market. Ni nak kena belajar. Dia test market. Dia pun iklan. Okay, dia kata buat status kat FB. Okay, kita sekarang ni dalam ujian, dalam keadaan pandemik, setiap orang menghadapi kesulitan. Okay, sebagai contoh, gaji RM1,000 dan sampai hujung bulan habis RM1,000. Ini yang dikatakan pepatah Melayu, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, saya ada solusi yang menarik. Sekiranya anda ada gaji RM1,000, tapi anda boleh simpan RM200 sebulan. Cuba bayangkan dalam 3 tahun, berapa banyak simpanan anda. Okey, ini buku yang saya tulis. Dalam kesusahan kita, ada solusi untuk kesenangan. Siapa yang beli buku ni, saya bagi diskaun 30%. Harga buku ni RM100. Harga buku ni 100 mungkin. Akan launch bulan Januari 2021. Tapi, siapa yang bayar hari ni, diskaun 30%. Nak lagi sempoi, 50% pukul terus. 50%. You try makan. Akan laju. Prap dengan digital lah. Maksudnya, you dah belajar lah sikit social media punya strategi. Tengok dah 1,000 order. Okay, buku tak ada Buku bulan 1 tu sembang je nak release bulan 1. Okay, bulan 1 tak ada buku lagi. Of course, kalau you dah tengok demand dah dekat 1,000, okay, malam ni juga you dah start tulis buku. Sebab dia, you drive yourself. Kita ni kena ada spirit. Okay, buku dah ada order ada spirit. Okay, itu yang satu contoh yang bahawa maksudnya tak ada apa-apa lagi. You cadang nak try and error in market. We call that strategy untuk tengok segmentations. Okay, fikirkan idea, try test market, buat cover buku. Dah banyak sekarang template cover buku tu, buatlah hard cover dan sebagainya. Buat tajuk dan buat pre-order. Cuba bayangkan kalau kat tangan you sekarang ada RM50. 50 kali 1,000. 1,000 kali dengan 50. Kira dekat chat berapa dapat. Okay. Kalau tanya saya tak fikirkan pasal keuntungan pasal buku tu. Saya cuma tolak kos. Saya fikir, okay, buku ni harga nanti RM5. 1,000 kali 5, berapa? RM100. Itu ke saya kira ni? 1,000 kali 5, RM5,000 kan? Macam mana? Kira lah. Jadi saya tolak kos, selebih tu saya saving. Saving ataupun mulakan perniagaan. Nak modal kan ada modal. Itu cara yang cara you nak strategize. Tak ada duit dah, tak ada duit.
How you get money? How you get money? Okay. Dalam setiap manusia, you kena ciptakan peluang. Tengah-tengah buat cover cantik-cantik, try buat periode, tak ada orang masuk. Katalah ada 5 orang je. Ni 5 orang ataupun 3 orang je. Maksud dia, tak apalah hari ni you gagal. Oh aku tak payahlah buat buku ni, tak apa 5 orang je aku WhatsApp dia cakap nantilah adalah cara nak sebenarnya ada cara nak jaga customer. Okay, kata tak jadilah. Tapi you try yang lain. Sampai you dapat satu titik tu. Tu contohlah maksudnya the way kalau you set your goal, you drive yourself, you akan berjaya. Okay. Jadi organisasi dia akan make sure dia akan dapat staff, dia akan dapat dia punya employee yang boleh membawa diri dia ke depan. Tu sebenarnya nak tengok kat organisasi kalau kita bincang macam mana nak ambil staff ni? Yang ni no point lah ambil dengan dia. Kenapa? Dia tak ada apa-apa pun. Kenapa? Dia setakat kita bayar gaji bulan-bulan, dia buat kerja balik. Dia tak drive diri dia pun. Dia tak moving forward pun. Dia static je. So kita invest dia rugi. So that's why kita kena cari orang yang more potential. Kita kena cari orang yang grow. Hari ni dapat 5, besok dia dapat 6, dapat 7. Kita tak nak orang yang stagnan 4 je. Waste. Jadi kita kena strategize, kita kena cari orang yang grow. Tu contohlah, saya tak ada suruh you buat buku, tak. Saya nak bagi contoh saya bukan cerita pasal entrepreneur walaupun saya entrepreneur, tapi saya nak belajar you all strategi, how to make sure you can use a strategy dalam menghasilkan sesuatu. Tadi contoh buku, saya percaya you akan boleh hasilkan sesuatu yang lagi best selain daripada buku. Saya bukan nak cerita pasal sale, saya cerita pasal contoh sale. Banyak perkara yang kita boleh bagi contoh selain daripada sale. Okay, time to time nanti saya cerita contoh lain pula. Okay, ni tak ada apalah, just nak belajar. Dia kata society with the superior product and services innovation. Okay, yang ni kita kena belajar nak hasilkan produk yang bagus, innovation yang bagus, dan kita come out dengan solution. Bila kata-kata solution, sebesar mana solution itu. Okay. Sebab tu kalau nak ambil subjek operation management ni, dia kena menguasai semua dah bidang ilmu management. Financial dah tahu, marketing dah tahu, IT dah tahu, asas keusahawanan dah tahu, matematik pun dah okey. Okay kan. Jadi international business kalau ambil pun okey. That baru ambil paper operation baru macam you boleh absorb. Okay. Okay. Okay, kemudian ni Pepsi kan. Our mission is to be the world premier consumer product company focused on convenient food and beverage. Bolehlah dia cakap dia Pepsi, kan? You kita apa Pep pun tak ada. Kan? Jadi you kena realistik. Apa yang ada sekarang? Kita punya company, you, kawan you. Apa kekuatan kita? Kekuatan kita 2 orang je. Kita nak start perniagaan. Dalam perniagaan apa-apa, no sales, tak ada apa-apa. Oh tak apalah, kita buat society dululah. Mana nak buat society? You kena going to sales dulu. Okay, you kena start. Apa nak kena buat? Jadi apa yang kita boleh buat? Okay, apa kekuatan you? Apa kekuatan kita? Kita gabung kekuatan kita do something. Itu contoh. Contohlah. Tapi kalau Pepsi ni, berapa orang staff dia? Berapa ribu orang staff dia? Sebab tu kadang-kadang bila tengok contoh kat depan ni, okay, untuk dapatkan knowledge. Suatu masa nanti aku akan buat ni juga consumer product, focus on convenient food. We seek to produce financial reward to investor as we provide opportunity for growth and enrichment our employee, our business partner and the community in which operate. Saya setuju sebenarnya that we call that asset. Asset dalam sebuah syarikat adalah pekerja. Semua orang cakap, oh pekerja kita adalah aset pada syarikat. Betul, that. Tapi you kena faham interpretation apa yang dikatakan aset pada syarikat. Oh kita aset pada syarikat, kita kena jaga dia tau, kita bayar gaji dia mahal. Itu ke dia masukkan aset mahal? Okay, saya fikir untuk operation, kita akan fikir dia contoh, okay, dia aset because of dia boleh cut cost operation. Kenapa? Sebab dia boleh buat kerja A, B, C, D. Yang mana orang lain cuma boleh buat kerja A dan A dan A dan A. Oh, that's we call that asset. Contohnya, you ada apa sekarang? You ada kereta. Kereta simpan guna untuk peribadi cukup bulan,
kena bayar duit sewa kereta. Minta kat mak, bayar duit sewa kereta. You pula, contoh kenapa saya kata ada aset? Sebab you pandai guna aset. Ada kereta, you sewakan kereta untuk orang guna. Jadi contohlah buat kereta sewa dan sebagainya. Tapi tak kisahlah, bukanlah contoh yang baik kereta sewa, tapi it's good start lah kereta sewa. Tapi sebenarnya akhirnya kereta tu tetap menjadi aset. Kenapa? Bila kita kata value of money, dia cerita kereta ni tahun. Oh, kereta ni dah guna 5 tahun, harga dia turun sekian. Harga ni, kereta ni turun 5 tahun, harga dia sekian. Beza si A dan si B, si A minta mak dia duit untuk bayar duit kereta. Yang si B ni pandai menjana kereta tu, buat kereta sewa tu cukup dia untuk servis dan bayar bulanan. So kat sini yang mana aset? Yang aset adalah B. Sebab orang B ni tahu untuk menjana nak bayar kos pada kereta. Itu contoh dia. Lagi ada pelajar A dan B. A dan B kena bayar yuran penggunaan perpustakaan RM50 satu semester. Beza dia, A dia bayar, B pun bayar. Dua-dua bayar yuran setiap semester. Beza dia, A tak pergi library, B pergi library. B pinjam buku, A tak pinjam buku. Siapa yang ada aset? B ada aset. Itu benda-benda yang kalau dalam operation kita kena faham. Ada satu term yang dipanggil fully utilized. Sebab tu saya nak minta you punya assignment. Kenapa assignment kita ada satu lagi tu pasal downtime. DOWNTIME. Saya nak you all faham betul-betul. D tu defects. E tu downtime. O tu adalah overproduction. Maksudnya you ambil melebih-lebih daripada yang sepatutnya. Kemudian W is waiting. Waiting tu waste, buang masa menunggu kan. And not utilized. Not utilized maksudnya not utilized employee. T adalah transportation. You waste guna transportation. Contoh dia sekarang, buat apa nak guna transport kalau semua boleh online? Okay. I, inventory. Kenapa nak simpan stok kalau stok tu boleh orang lain pegang? M, motion, pergerakan. Pumpang ke sana. Kau kerja apa ni? Mesin photostat. Kalau mesin photostat, duduk je sebelah mesin photostat. Tak duduk jauh-jauh. Itu contoh motion. And E, last sekali tu, extra processes. Tak pasal-pasal orang buat kerja 4 step je, saya buat 6 step. Jadi extra processes. Jadi nak belajar dalam operation management, saya sentiasa ingat dalam kepala apa tu downtime. Saya belajar downtime tu, sekali je saya belajar sampai bila-bila saya ingat. Defect, O tu overproduction, W is waiting time, N is not utilized, T adalah transportation, I itu adalah inventory, M itu adalah motion, last sekali adalah extra processes. Ingat sampai bila-bila. Kalau belajar operation management tak ingat ni, kalau you belajar marketing, you belajar tentang price, product, promotion, place. Saya ambil satu contoh lah. Kawan saya, satu institusi ni sangat popular di Malaysia. Satu universiti yang sangat popular dekat Malaysia. Dia minta saya bantu untuk commercialkan produk dia. Okay. Soalan pertama saya tanya, okay, produk ni bagus dan berapa harga dia? Itulah kita tak decide lagi. Kalau nak jual produk, harga pun tak ada. Harga tak decide lagi. Memang fail lah. Saya cakap, one of the reason kenapa you tak sukses universiti ni, because of bila saya tanya harga pun you tak ada. So you fikirkan dalam kehidupan kita, banyak benda yang kita pernah fikir, bila sebut harga kita tak pernah jawab. Ni berapa harga ni? Nantilah saya akan bincang. No. Mana ada dalam operation management cakap nanti kita bincang. Nantilah kita sembang dengan bos dulu. Kan? Kalau orang belajar operation dia tak boleh keluar istilah tu. So, ni berapa price dia? Okay, kita base pada quantity. Base pada cash money ataupun consignment. Okay, macam mana? Tapi kita hari ni ada promotions. Itu kena mana marketing. Kenapa? Memang kita ada harga untuk quantity, but hari ni separuh quantity. Kalau you bayar separuh quantity, you ambil separuh quantity pun, harga sama you akan dapat. Itu persuade lah marketing strategy. Tapi dalam case ni saya pesan kat dia lah, okay, nombor satu you ada produk, nombor satu you kena buat dalam pricing. Kenapa? Sebab dalam kepala kan dah set, mula-mula kan produk, kalau produk kan price. Kan? Kemudian kita bincang pasal promotion dengan kita punya place.
So please boleh paling ke belakang lah. Sekarang dengan keadaan COVID-19, please kita fikir kendiaan lah. Tapi sebelum tu memang kita fikir produk atau produk price. Orang kata pandai lah Fazli. Pandai benda. Belajar tingkatan 4 lagi. Tingkatan 1 kot. Ada 1 kemana hidup dah belajar dah 4P tu. Jadi bila saya fikir tu, saya fikir balik. Setinggi-tinggi orang dekat universiti pun 4P pun dia tak faham. Orang kata, alah sikit-sikit kita kan, kalau dalam management kan, sikit-sikit 4P, sikit-sikit 4P, sikit-sikit 4P. Tak, isu dia, kau faham tak harga tu apa? Itulah nak tahu harga, kos. Okay, harga berapa nak buat ni? Kita jual RM20 je. Oh, RM20. Tak, saya nak tanya soalan. Untuk produk ni, you nak jual RM20, berapa lama you buat? Dekat 2 minggu je nak buat. Takkan upah kerja ni 2 minggu RM20. Jadi per hari berapa? Cuba bayang RM20 bagi 14. Itu ke gaji seorang manusia untuk buat? Macam mana kau kira harga? Sebab tu kena bincang harga ni. Faham tak maksud saya? Jadi kita tengok strategize, kita akan fikir produk ni kat mana, berapa banyak kau nak jual, berapa banyak yang nak hasilkan. Kan? Bila nak jual, you nak jual banyak. Siapa target customer dia? Kalau kata nak jual 10 biji, simpan kat almari je. Berapa ni? 10 biji? Simpan kat almari. Dah buat perhiasan. Nak jual berapa ni? Kita nak jual 100,000. Ini nak dengar 100,000. Ini nak dengar. Kau biar betul 100,000 dan kau kata nak 100,000. Ini nak dengar 100,000. Kenapa? Okay, 100,000 kita akan bincang lah cari kos unit yang murah. Kita tengok kat kilang ke manufacturer ke akan buat untuk dapat kos unit yang murah. Weh, kita ni rugi ni kalau 100,000. Tu orang cakap biar kita rasa rugi sebab you akan drive yourself untuk buat. Dalam kepala dah set. Kalau aku tak buat marketing betul-betul, habis aku. Kan? Nampak tak? Tadi kau tidur, tanya pasal harga je, jam. So bila aku cakap nak pakai 100,000 dah mula kau terus jadi orang manusia. Jadi manusia tadi kau tidur. Itu maksud dia something like, bukanlah kita punya topik ni agak pecah tapi saya nak beritahu bahawa operation management orang selalu ambil benda kecil. Orang marketing cerita 4P, tapi kita pun faham 4P, orang marketing pun faham 4P. Tapi bila kita belajar operation, kita akan consider our design thinking kita lebih rigorous. Dia dua benda tau yang kena ingat. Rigorous, terperinci. Satu lagi robustness. Robustness tu orang lasak. Jadi orang yang lasak ni dia akan tengok kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya lah. So dia akan tengok all the angle untuk betul-betul faham lah. Okay, kena buka slide kan tak habis slide. Ini Arnold Palmer Hospital, ni you boleh baca lah kan. Okay, factor effective emission. Okay kan. Filosofi. Okay, filosofi ni kan, for example lah kan, saya ambil satu contoh lah, perakaunan, accounting. Saya share lah sebab because my knowledge, saya tak kata personally, saya tak kata benda ni adalah perfect. Tapi saya nak cerita in terms of practices dan juga perceptions. Maksud tanggapan di industri. Kalau contoh saya nak cari orang yang jadi accountant. Okay. Logik dia kalau you orang nak faham, accountant dari segi talent yang paling bagus UPSI. Itu semua orang kena tahu. Sebab kebanyakan pelajar-pelajar dari segi grassroots dia, maksudnya daripada bawah, pelajar-pelajar ni yang bagus kalau dekat sekolah, dia akan masuk matrikulasi. Saya ambil yang umum bukanlah saya kata personally, yang umum. Pelajar-pelajar yang bagus akan masuk matrikulasi, termasuklah perakaunan. Dan perakaunan yang nak masuk universiti, yang paling tinggi sekali, yang paling susah sekali nak masuk adalah UPSI. UPSI paling susah masuk. Kenapa? UPSI antara paling ramai sekali demand orang nak masuk dekat perakaunan. Ramai. Mungkin nak jadi cikgu. Mungkin tanggapan parent anak-anak nak jadi cikgu. Jadi bila masuk dekat UPSI, UPSI tak nak ambil banyak. Mungkin UPSI nak ambil 40 orang je. Okay. 40 orang tu, paling rendah kita akan ambil pointer. Maksudnya susun yang minta dekat UPSI tu for flat sampailah habis. Sampailah 3.00. Yang katalah minta paling rendah 3.00. Nak minta 40 orang. Silap-silap 20 orang yang pertama tu semua for flat. 20 orang yang pertama tu adalah for flat. Yang lagi 20 tu 3.9, 3.89. Paling rendah 3.89. Itu pun terpaksa ambil 3.89 tu nak bagi seorang ada lelaki. Yang lain semua perempuan. Jadi the best talent grassroots ni adalah UPSI. UPSI. Alright. You kena faham. Jadi
Yang pointer yang biasa-biasa tu pergi UM, pergi UKM, pergi UTM dan apa semua. Okay. Jadi orang kat luar tak tahu. Orang universiti je tahu. UPSI budak-budak dia bagus. Budak kompleks. Contohlah universiti yang paling ambil sepihan sebab paling banyak kat Malaysia semua cawangan ada UiTM. Tapi persepsi industri kalau sebut perakaunan yang paling bagus adalah UiTM. Spesifik lagi, perakaunan Shah Alam. Kenapa Shah Alam? Bila tanya orang student belajar perakaunan kat Shah Alam, semua repeat. Jadi filosofi dia, industri tengok orang belajar kat UiTM Shah Alam sebab repeat paper. Belajar 2 kali, dia mungkin boleh faham. Contohlah filosofi. Tapi sebenarnya memang nak belajar kat UiTM perakaunan ni memang susah. Wife saya salah seorang yang belajar perakaunan kat UiTM Shah Alam. Bukanlah sebab dia wife saya, tak. Sebab kita tahu dunia ni. Tanyalah mana-mana, you pergilah syarikat perakaunan, dia tanya. Semua orang tahu. Jadi kalau nak ambil staff, cari budak pelajar perakaunan. Okey, pertama pelajar perakaunan ni, nak cari 3 pointer susah. 2.8, 2.7, tak tahulah sekarang macam mana kan. 2.6, 2.5. Tanya repeat paper banyak. Jadi, kita buat comparison. Pelajar USI, saya jumpa repeat paper tak ada. Susah. Dekat UiTM, repeat paper. Dan orang industri, kenapa ambil orang UiTM? Kenapa dia tak ambil daripada UPSI? Ini contoh bukan realiti lah. Contoh je nak cerita. Kan takut kecil hati pula. Contoh je. Dan yang itu kita kena fikir dari segi filosofi and value. Jadi majikan dah punya filosofi, dah fikir, aku suka UiTM sebab budak dia lasak. Dia belajar banyak kali. Dia tahu macam mana nak kontrol dia punya mental. Dengan repeat, belajar susah dapat A, kena buat assignment sungguh-sungguh. Bila kerja dekat industri, macam itulah karakter dia. Bila buat kerja tak terus berjaya. Buat tak jadi, cuba lagi, jatuh, bangkit, pergi lagi. Itu contoh saya nak cerita tentang filosofi and values. Sebab saya kena cerita macam ni sebab you akan bekerja lepas ni. Okay. Saya tak katalah suruh berhenti UPSI, tak. Saya nak cerita is something like ini cuma contoh, jadikan cerita. Okay, tak apa. Walaupun industri fikir UiTM tu bagus perakaunan, aku nak buktikan perakaunan UPSI juga bagus. Ambil dengan hati terbuka lah. Janganlah bila saya cakap ni kata saya nak jatuhkan universiti. Tidak. Nak kena beritahu in reality in market memang UiTM paling tinggi sekali demand. Bukanlah kata cawangan lain. Bila saya cakap ni mulalah orang kata macam saya dipilih kasih ke apa. Tak. We need to learn. Okay. Kalau mechanical engineering, orang engineering, specifically industri dah bayangkan UTM mechanical. Padahal mechanical ada dekat semua sekali. Kalau cikgu, mungkin UPSI. Orang nak bayangkan UPSI adalah champion dalam certain. Apa yang UPSI champion? Contohlah, saya ambil contoh kan. Katalah FPE, HR, Financial Management champion. Tapi you kena buktikanlah bahawa filosofi and value itu adalah tepat. Okay. Saya nak bagi you faham. Okay. Tadi tu intro. Yang ni yang you kena faham. Benda yang paling susah dalam kita nak menetapkan kejayaan dalam syarikat adalah filosofi and value. Cuba you tengok AirAsia. Cuba you tengok Malindo. Tengok syarikat-syarikat yang jatuh. Ni Asia ni jatuh ni. Dengan pandemik ni. Macam mana dia struggling? Macam mana syarikat-syarikat yang pernah jatuh, dia bangkit. Ada orang tukar nama company. Ada syarikat tukar nama company. Ada syarikat yang tukar logo. Sebab filosofi and value. Kenapa? Contoh saya ambil contoh. Asia, ambil contoh lah, ni Asia. Asia ada masalah lah. Tengok logo dia mana tahu Asia dah mula. Nak tukar filosofi and value, tukar logo. Maksudnya Asia nak start balik lah. Dia nak start up balik. Itu contoh. Jangan lepas dia tukar logo, tak tukar nama diri ke tak. It's something like, okay, benda yang buruk akan tetap dilihat buruk. Untuk hilangkan buruk tu, you kena buang benda buruk, kena lahirlah benda yang baru. Tu you kena faham. Itu satu contoh yang you kena faham. Dalam buku tak cerita benda ni. Okay? Environment. Ketika
ketika sekarang orang melihat kepada, oh kau kena beli rumah, kau kena beli kereta untuk buat investment sebab bila nak jual harga lagi banyak. Jangan beli kereta, kereta susut nilai tinggi. Ketika orang yang bekerja berlumba-lumba mengumpul aset beli rumah, berlumpur beli rumah. Dan kita melihat pada persekitaran. You sebagai pekerja dalam industri melihat pada persekitaran. This is a good start. This is a good start. Kita meniaga, tak perlu ada kedai. Tukar environment. Sekarang nak kerja macam mana? Semua orang kerja kat rumah. Kita buat sistem online. Nombor satu yang kalau you lupa, free. Kalau you tak perasan, oh best juga saya kerja kat rumah. Semua happy kerja kat rumah. You dah fikir, kita jimat banyak. Kenapa? Kalau dia kerja kat office, siapa yang bayar bil internet? Kita bayar kan? Kalau dia kerja kat rumah, siapa bayar bil internet? You nak kerja, dia pandai lah cari bil. Okay. Memang betul kita kata, oh sebagai syarikat kena bayar token, bayar wifi, tak. Honestly, you tanya cikgu. Cikgu buat kerja kat rumah, online, adakah dapat dana khas untuk beli wifi ke apa dan sebagainya? Dia orang kena ada effort sendiri. Siap langgan Zoom. Zoom kena bayar RM400 setahun. Lepas tu kena bayar internet 130 sebulan. Seluruh ni rumah dah tak ada internet pun. Tapi kos tu siapa yang tanggung? Kos dia tanggung tu oleh cikgu. KPM tak bagi pun duit. Okay, saya dah berapa dah banyak saya buat improvement. Bila kawan-kawan saya kata saya dah tutup je kedai. Tutup je. Kita set environment, good environment. Set betul-betul calculation apa semua kan. Macam dulu. Betul lah. This is a good time untuk engkau buat business yang without any cost. Tak payah ada bilik. Buang masa je dekat bilik tu. Kan? Jadi cost nak bayar sewa api, elektrik. Kita tutup, kita buat 100% online. So kita akan tukar pada environment tu. Itu contoh bahawa sometimes dalam operation management, change tu important. Orang cakap, oh kita kena change. Okay, betul. In term of change, what type of change? Buanglah pekerja lama, ambil pekerja baru. Oh macam tu je change kau. Macam tu. Kita tukar tempat ni strategik. Certain thing betul lah. Tukar tempat tu change lah. Kalau betul-betul dia betul-betul strategik, ya tukar tempat. Customer. Saya ambil satu contoh lah. Saya tak kata saya pandai lah. Saya ni lecturer kan. Kalau kata saya betul-betul pandai, betul-betul hebat, buat apa jadi lecturer kan? Baik saya jadi orang luar, buat bisnes dan sebagainya. Kenapa saya jadi lecturer? Okay. Saya ada sebab lah saya jadi lecturer. Sebab saya rasa kalau saya nak sentiasa berfikir dengan baik, selalu suka dapat ilmu baru, saya kena jadi pensyarah. Sebab pensyarah, saya ada banyak masa untuk saya belajar, saya boleh berhadapan dengan pelajar. Ramai orang tak tahu, Fazli mana you dapat idea? Saya dapat idea daripada pelajar. Ya ke? Pelajar dapat idea? Itu ramai yang tak tahu. Kadang-kadang you all yang bagi saya idea dan saya faham. Kadang-kadang apa yang saya cakap ni datang idea tu daripada pelajar-pelajar sendiri yang share dan saya share balik. Okay. Customer, saya ambil contoh saya cerita tadi. Ketika satu dunia menghadapi masalah, saya cerita pasal you all lah. Menghadapi masalah untuk mencari pelajar. Sekarang masalah universiti nak cari pelajar atau nak ambil intake baru, itu income kepada universiti. Kalau universiti tak ada duit, macam mana nak pastikan UPSI itu boleh berjalan, contoh dia. Jadi dia kena buat marketing, nak belajar marketing untuk marketkan orang belajar dekat UPSI. Okay. You berhadapan satu benda yang orang tak perasan. Orang tak nak belajar sebab tak ada duit. You nak cari S1 degree, ayah dah tak kerja, mak dah tak kerja, anak nak belajar universiti manalah mak ayah nak cari duit. Contohlah bagi negara yang tak ada pinjaman langsung. Kita kat Malaysia untung lagi ada beasiswa. Ada negara yang belajar tak ada pinjaman langsung. Boleh belajar. Semua ketika itu memikir customer, berebut satu customer. Iaitu mencari kepada. Cuba bayang kita bila buat vision and mission. Visi kita nak dapatkan customer. Very clear, tak payah kompleks sangat. Kita nak cari customer. Simple. Cari customer sebanyak mungkin. Itu awak punya vision. Orang kata nak realistic smart. Okey, letaklah 1000 orang customer. Macam mana nak buat? Oh, kita kena buat marketing, kita kena buat flyers, kita kena buat iklan ke sana sini, mouse to mouth. Habis semua satu buku teks kita. Okay. Tapi orang belajar operation, okay, kita tengok competitor analysis.
Semua orang buat benda yang sama lah. UKM, UTM, UPM buat yang sama. Kita sebenarnya dapat apa? Dapat customer. Okay. Kita ada ilmu kan? Kita ada ilmu. Customer ni, kita duk buat berebut benda yang sama je. Takkan orang yang belajar ni hanya student je. Hanya student je. Okay, ni apa yang saya fikir beberapa jam yang lalu. Ni idea datang tadi sebenarnya. Datang siang. Saya share je lah ilmu. Orang kata, kongsi idea ke orang nanti hilang idea. Tak ada. Idea bagi je ke orang, share je. Kalau katalah orang ambil idea tu, kalau dia boleh run idea tu, ambil je lah. Bukanlah kita nak minta bayaran, tak. Ambil je. Sebab bagi orang, ada orang pandai ambil idea, tapi dia tak pandai run the idea. Okay. Jadi, saya kata dengan kawan saya, okay, biar kan. Saya ada buat satu status, very simple status saya petang tadi. Saya kata, siapa yang ada PhD, nak buat PhD kali kedua. Kan? Orang ada PhD, nak belajar buat apa lagi? Saya punya marketing, orang ada PhD, siapa nak buat PhD kali kedua? Ramai. Kenapa saya target PhD? Because PhD ada duit. Orang ada PhD, mostly semua ada duit. Jadi bila nak buat PhD, dia tak ada masalah dengan duit. Jadi saya selesai masalah. Jadi saya saja tadi bukanlah saya nak buat, tapi saya fikir, oh, it's something like betul saya punya idealism. Bahawa sekarang ni consider dia, bahawa belajar ni perlukan duit. Buatlah marketing macam mana pun orang tak ada duit. Jadi orang tak ada duit, macam mana orang nak belajar? Jadi core business dia punya critical is adalah money. Jadi kalau saya tanya, carilah orang yang ada duit. Jadi saya buatlah contoh, saya saja je buat marketing strategi PhD untuk CEO. Full house. Semua CEO call, dia ada nak buat PhD sebab dia ada duit. Nah, ni buat PhD kali kedua pun ramai orang minta. Jadi saya sebenarnya bila jadi lecturer ni kita nak try market je. Ya, terpulanglah kalau kata universiti ni ambil strategi tu, ambil lah. Cuma bila dia run a business yang ada idea paperwork tu semua kat kita. Paperwork tu kat kepala lah, tapi bila write up lah benda tu. Orang nak ambil idea lah. Kalau boleh run lah. Jadi kita consider idea kita dah ada dah. Okay, nak buka bisnes ni A, B, C, D tu kita dah ada dah. Sebab apa? Macam you cakap tadi lah, macam Siti Sarah tadi tanya. Okay, kita kena plan dan with dengan strategi. Dan plan itu takkan boleh buat tanpa ada strategi. Jadi kalau saya bagi idea dekat Facebook tu, bukan idea kosong sebab saya dah ada strategi. Dan saya tak akan share idea saya kalau tak ada strategi. Dan orang boleh ambil idea saya dan dia tak boleh hasilkan apa-apa tanpa ada strategi. Okey, itu contohlah kan. Itu bukan apa saya nak bawa operation management, kenalah benda ni. Sebab tu kalau dekat universiti, kalau dekat fakulti tu saya juga ajar subjek creativity innovation. Subjek ni juga saya ajar operation management. Kenapa dia orang bagi saya paper ajar strategic management? Kalau you belajar master nanti decision making. Sebab saya suka benda tu. Mungkin analitik, kita panggil analitik. Macam saya share kat Facebook tu bukan main-main tau. Yang keperluan pasaran sekarang, nombor satu adalah analytics. Analitik adalah cara berfikir. Cara berfikir ni bagi saya, kita kena faham. Jadi kena faham customer. Oh, kita kena cari customer. Okeylah, pelajar sains sukan ke, pelajar sains cakap customer, okeylah. Kita belajar operation, belajar fakulti management, takkan kita customer. Oh, kita kena cari customer. Tak boleh lah fikir macam tu. You dah study kan customer type. Macam mana nilai customer, macam mana nak dapat customer loyalty, how to tackle customer. Orang fakulti lain kena faham. You faham sebab you ni. Jadi bila you faham, itu adalah mission. Itu adalah mission yang sepatutnya. Sebab tu kata factor affected missions. Kalau you setakat faham environment, tapi you tak tahu nak deliver, it's not mission. Macam tadi saya sebutkan tadi kan, you nak dapat fall flag, nombor satu pergi kelas. Kalau you tak betul-betul faham macam mana nak pergi kelas, strategi tadi kan, kalau you tak faham nak pergi kelas, you tak akan berjaya pergi kelas. Itu maksud saya yang, biarlah slide ni sampai habis sampai pukul 11 kan, kat slide sini pun tak apa, janji you all faham maksud saya. Okay, public image. Saya tak nak pergi society. Society ni benda yang terakhir sebenarnya. Okay, public image. Public image. Penting. Oh, kita ni jadi orang yang baik, kita jadi baik. Adakah dalam you bekerja sebagai organisasi, menonjolkan kita jadi orang yang baik itu adalah satu public image? Contoh, ramai orang cuba nak ambil elemen-elemen society, nak tunjuk orang baik. Orang politik selalu buat.
tolong orang susah, tolong anak yatim, bagi orang makan, tak ada duit, bagi beras, something like that. Dia politik. Secara orang bagus lah YB ni, public image. Tapi bagi employee ataupun company, macam mana nak cari public image? Okay. Pertama adalah advertising. Periklanan. Lah, public image. Public ni kalau pergi mana boleh pergi pada promotion, dia pergi pada advertising, periklanan. Yang public image. Contoh, saya cerita tu kan, Asia dulu dia sponsor, dia taja referee. Automatik dia akan dapat public image apa tau? Oh baguslah apa-apa kan. Sebenarnya orang akan dapat satu benda je. Asia very smart. Smart maksudnya kita kata orang yang baguslah cara dia berfikir, Tony Fernandez ni smart. Dan dia tak perlu ada PhD untuk jadi smart. Kalau dia buat strategi benda lain. Contoh, harga murah. Harga murah. Murah sangat. Kalau kau nak murah, kau pergi je lah Asia tu. Tapi Asia tu dah murah, kau faham je lah. Quality out lah. Apa dia image dia dapat? Quality out. Itu yang orang kan tengok. Ambil paling mudah lah, very basic lah. Goreng pisang cheese. Goreng pisang cheese. Macam mana nak jadi satu public image? Kita kena kotak lah, kita kena branding ke. Apa public image? Kita kena buat stiker lah, kena buat cheese lebih coklat. Kan? Image dia viral. Makanan kan viral. Makanan sedap sekarang viral. Jadi public image dia viral. Itu yang you kena faham, consider dia. Sekarang cikgu yang popular, cikgu yang bagus mengajar. Macam mana kita menilai cikgu? You all pandai lah. Cikgu yang boleh bagi budak A, cikgu yang memang tak tidur malam bagi latihan dengan pelajar, cikgu yang sejati apa dia semua. Adakah cikgu tu dihargai? Dihargai maksudnya popular, dikenali, dapat award. Saya kata mungkin tidak. Tapi macam mana cikgu tu dikenali? Tu cikgu yang kat luar tu, yang buat kat YouTube, cikgu popular, mengajar, cakap bagus, isi marketing apa semua tu. Saya tak katalah yang cikgu yang buat marketing viral tu cikgu bagus. Tapi memang sekarang kalau tanya saya, ada setengah parent yang hantar anak dia dengan cikgu viral. Sebab, baguslah presentation dia. Ajar smart lah anak dia smart. Sebab dia pandai tackles. Kita ajar, ni minta maaf ni, dia cerita dia out the box. Saya pun tak setuju tapi saya nak cerita out the box. Cikgu mengajar untuk anak tu dapat A. Tetapi cikgu viral mengajar macam mana budak tu menjadi bijak dan bijak ni boleh digunakan untuk jauh ke depan lagi. Boleh jadi entrepreneur. Ni, belajar math ni bagus untuk kanak-kanak. So, inilah permulaan dia untuk jadi entrepreneur. Tahu kira, tengok. Kalau saya jadi cikgu, saya tak ajar dia cakap, okay, kita kena belajar maths ni nombor satu penting ni. Kita kena pandai sampai bab ni. Kalau tak pandai bab ni, kita tak boleh masuk bab 3. Okay, kita nak cepat ni, exam nak dekat ni. Kalau tak cover bab 3, tak pergi bab 4. Saya ambil contoh lah, mungkin drama TV. Itu, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia fikir, aku bukan cikgu sekolah. Aku nak cari customer. Kalau aku tak buat cara macam ni, macam mana aku nak attract customer? Jadi, public image dia macam mana? Public image dia adalah outcome. Yalah, cikgu sekolah nak A, dia target untuk budak tu masa depan dia. Itu kalau tanya saya, dia pilih jalan tu lah. Dia pilih jalan tu, dia buat cara macam tu. Okay. Last sekali adalah profitability adalah grow. Okay, kalau saya pernah cerita pasal Asia kan, how that Tony Fernandez think that dia nak ambil harga paling murah. Everyone can fly. Okay, harga yang paling murah. Ada masa, adalah strategi dia. Ada harga murah tu bukan untuk semua. Adalah dia punya marketing strategi, spot time. Okay, tapi kan saya pernah cerita yang Tony Fernandez, cash tu adalah pocket dia. Cash
Tu masuk poket. Sekali aku lah aku nak untung RM1 ke untung RM2 ke, tapi duit tiket tu duit aku. So nak bayar duit pilot aku kena fikir macam mana. Kan dia drive. Susah nak bayar duit pilot ni. Tak macam ni lah. Okay, start hari ni kita kena keluarkan menu jual Maggi, jual nasi lemak nasi apa semua ni. Kenapa? Kita buat je jual dalam ni. Kenapa aku nak bayar pilot? Aku tak ada duit. Nak bayar pramugari ni macam mana? Okay. Engkau manager. Fikir kau boleh fikir benda ni kau buat. Aku nak tahu dalam airport ni buat advertising. Buatlah. Letak iklan UC ke kat sini ke, iklan apa speed mart ke apa ke, biar satu kapal terbang ni dekat kursi ke kat meja apa buat marketing. Kenapa? Aku nak bayar pramugari aku tak ada duit. Alamak, nak bayar technician ni macam mana? Apa? Turun je kapal terbang, daripada situ sampailah dekat keluar tu, kiri kanan tu buat advertising. Apa lagi? Kan kita ada buku, dalam Asia tu ada buku tourism melawat. Satu page tu charge RM2,000. Siapa nak masuk iklan kena bayar RM2,000. Dia pun dah pergi online sekarang kan. Dah pergi. Jadi kalau tanya saya, okay, dia start to think about profitability and grow. Daripada traditional, macam mana traditional fikir? Traditional fikir, harga ni untung kos dia 20 sen. Kita jual 40 sen lah. Jadi satu unit untung 20 sen. 20 sen ni kena kejar kuantiti, kita kena dapat 2 juta. Daripada 2 juta, baru boleh bayar pekerja, bayar kos ni. Itu orang yang fikir very simple math. Kan? Tapi kita dah fikir awal dah, aku nak ni, aku kena dapat ni. Kalau aku nak ni. Sebab tu dia kata, sebab tu kalau dalam operation, panjang pula dalam tu, mengapa fikir tu. Nak dapat ke operation, dia kena fikirkan aspek mission ni. Bila mission ni bergerak, sebab tu kata kita ada vision, kena ada vision. Lepas ni tukar, jangan sebut vision yang nak buat kerja, mission bukan vision. Vision tu dah kita punya aim nak dapatkan apa. Last sekali. Kan? Last sekali ni bila dah tak ada masalah financial, Abid Liu pun financial pun dia dah okey, dia pergilah buat society. Dia buat lagi society. Tu kadang-kadang kerohanian kan, bila kita bantu orang, Allah pun suka, rezeki kita tak putus, ada je benda tu. Betul lah, tapi yang paling penting kita kena usaha dulu. Baru datang benefit pada society. Okay, public image pun dah ada, profitability pun dah ada, filosofi pun bagus, environment bagus, customer bagus. Dapat. Macam kata, baguslah si Fazli ni, dah lah public image dia bagus. And dia pun ada prinsip filosofi yang smart. Lepas tu bantu orang susah pula, persekitaran yang sihat, customer pun sayang dia, lepas tu dia tolong orang lagi. Itulah yang patut kita kena fikir dulu, baru datang benefit tu society. Cuba kadang-kadang buku yang kat dalam buku ni kadang-kadang ada benda yang dia pening. Sampai kat sini betul pula, nampak colour warna lain, warna hijau. Last sekali baru benefit society. Lepas tu nak faham, sebenarnya jangan faham benefit society dulu, kena faham benda lain dulu, baru dapat benefit and society. Itu yang kita kena belajar yang dekat Malaysia sendiri. Kita tengok macam mana orang berjaya, macam mana orang sukses. Sebab kita dah tahu, ini short term, ini long term. So ini dia boleh sustain, ini bagus dekat grow, ini dia bagus kat introduction, tapi dia collapse cepat. Sebab tu dia ni kerja nak introduce, sebab dia tahu dia jangka hayat dia sekejap. Ada orang memang kat Malaysia ada a few yang dia bagus kat introduce. Lepas tu dia change sebab dia memang expert kat introduce. Okay, strategi proses, marketing, operations, and financial accounting. Ini kita bincang tadi. Orang kena tahu pasal marketing, kena tahu pasal operation, tahulah finance, accounting. Ini semua orang faham lah. Saya sebutkan tadi banyak cerita pasal marketing. Saya kena cerita juga pasal financial, saya kena cerita juga operation. Jadi, you faham tak kenapa saya mencerita tadi sekejap entrepreneur, sekejap marketing, sekejap operation, sekejap financial. Sebab itu penting. Itu adalah financial area untuk vision. Kalau orang lain dengan duduk dekat college, jom kita buat visi and misi. Dia pun letak visi misi. Kita dah belajar operation. Misi ni bukan seimbang kosong.
Kan? Misi bukan sembang kosong. Jadi bila kawan kita buat misi je, kau tak belajar operation management. Kau sekali je letak misi macam ni. Misi bukan peletakan. Dia kena betul-betul ada action, ada strategi. Betul-betul baru kita boleh letak mission. Mission kalau setakat letak je, no point. Dia kena ada something yang ada action supaya dia jelas. Okay? Simple pula. Simple mission lah. To manufacture and service and innovate growing and profitability worldwide microwave communication business and exact of customer expectation. Ni wording betul lah. Kalau tanya saya tengok, saya lah orang luar. Full innovation, lepas tu meningkat, profit, worldwide, communication business exceed the customer expectation. Bagus syarikat ni betul-betul futuristic ni. Detail, kena baca dah, innovation, benda baru, bagus. Growing, sentiasa ada pemikiran untuk sentiasa meningkat, bertumbuh dengan baik. Profit, dia ni worldwide. Lepas tu dia ada bagus in term of communication. So dia melebihi daripada customer expectation. Maksudnya dia fikir jauh lah. Ini sample operation management mission. To produce product consistent with the company mission at the worldwide low cost manufacture. Ini saya cakap. Kalau dekat atas rasa macam indah-indah je. Kat bawah tu kita nak produce produk konsisten keyword kita konsisten. Kat atas tak cerita pun konsisten. Sebab kat atas nak tunjuk dekat customer. Dekat sini operation paling penting produk konsisten. Okey, kena capai mission syarikat dia. Sebab tu company kena letak mission betul-betul. Betul sebab kita kena buat betul-betul produk kita. Mission kita jelas kita ada 4 tu. Jadi lepas tu last sekali kita akan jadi orang yang paling champion kat dunia ni yang terkenal dengan low cost manufacture. Jadi bawah tu dia punya statement tu nyawa bagi employee. Kalau saya baca pun to produce product consistent with the company mission as the worldwide low cost manufacturer. Semua staff. Dah our target. Tak consistent jam lagi. Jadi kalau kat atas tu to manufacture and services and innovative, kita innovation, growing and profitability, worldwide, microwave communication business that exceed the customer expectation. Innovation macam mana innovation kita kena buat produk baru lah apa semua. Lepas tu kita kena growing lah. Jadi masing-masing tahu tapi masing-masing tak specify apa benda yang patut kita buat. Jadi kalau tanya saya, dua-dua betul. Cuma yang atas lebih kepada tunjuk pada consumer, customer. Tapi dekat bawah untuk proses, untuk pekerja. Sebab tu kalau saya pesan kat dia, okay ni kau buat vision ni untuk company ke untuk orang luar? Company lah. Luar dengan dalam guna. Minta maaf lah kalau saya sebut, saya memang mulut saya macam ni. Kalau setakat pulun 22 ni, nama syarikat kau ni melepaskan batuk di tangga. Nak pukul rata 2 dalam 1. Mana boleh? You kena specify. You kena specific. Untuk employee macam mana? Untuk apa? Jadi bau dapat yang betul-betul. Tu yang kadang-kadang saya tengok je lah visi misi dekat sekolah tu, saya jadi macam sedap ayat sastra ni. Macam karangan pun ada. Tapi apa sebenarnya yang dia nak sebenarnya? Adakah budak-budak kat sini faham? Adakah Pak Gad tu faham? Adakah Pak Cik Trina tu faham? Jaga Makmal tu faham? Apa yang sebenarnya sekolah ni driven ni apa dia nak capai? Jadi sekadar memaksa anak-anak saya ke, anak-anak bangsa yang lain ke, anak-anak jiwa raga aset lepas ni menghafal visi dan misi, in the end not clear apa specifically yang nak sebenarnya. Okay. Ini topik penting sebenarnya. Saya tak kisah dia keluar final atau tidak, tapi bagi saya topik ni sangat penting untuk you faham operation management ni. Okay, dia ada lepas ni kita akan cover product design, quality management, process design. Okay, product design is very important. Very important. Okay, orang fikir product design ni, kita kena lukis cantik. You dah belajar operation management, kita kena start fikir product design ni, kalau ayat dia lah, to design and product and service with outstanding quality and inherent customer value. Faham? Okay, produk ni bukan hanya kita design nampak cantik, presentation hebat, design kau canggih, modern, IR 4.0, cantik, memang rare lah design ni.
Jadi kita dah belajar operation management. Sepadan tak apa yang kita design ni dapat memberi services. Services ni something like yang dia bukan tangible tau. Dia something yang akan meningkatkan kepuasan ataupun meningkatkan emotions to outstanding quality inherent customer value. Maksudnya dengan design ni akan merasakan customer rasa okey ni akan meningkatkan kualiti. Ada orang kata design cantik. Design cantik tak capai lah. Design ni cantik. So, design ni selari dengan kualiti dia. Dan itu yang kita target. Okay, inherent customer value. Customer value is something like benda yang estetik. Maksud dia memberi satu nilai yang macam mana nak cakap bahasa sastra lah. Satu valuable lah. Valuable not just for the money also lah. Benda-benda yang non-financial lah, regarding loyalty, kesetiaan, dari segi keseronokan, kepuasan, dia benda tu lah. Jadi kata lain, dengan produk design ni akan meningkatkan kualiti dan juga customer value. Tu je lah. Jadi bukan produk design tu nampak cantik je lah. Okay, quality management to attain the exceptional value that is consistent with our company missions and marketing objective by close attention to design, procurement, production and field service production. Contohlah kan, ada orang kata dekat Malaysia ni kalau nak berjaya dalam penjualan produk kena ada bagi gift. Seronok tau. Kadang-kadang kalau you all nak buat final year project, tak payah buat tajuk susah-susah sangat. Kan? Buat tajuk kadang-kadang yang very simple tapi benda tu memang sepatutnya kena kaji. Contohlah study free gift ke. Kan? Penting tak free gift ni? Free gift ni penting tak dalam marketing? Free gift ni penting tak? Contoh kan kita pergi dekat syarikat kereta. You pergi kat Toyota Services. Toyota lah atau pergi mana-mana lah. Bila nak jual satu produk tu nak pikat customer bagi free gift. Sebenarnya free gift ni apa sebenarnya? Free gift ni apa sebenarnya? Free gift ni apa sebenarnya? Saya pernah cakap dengan diri saya, free gift ni apa sebenarnya? Nak bagi hadiah. Memang manusia dilahirkan feeling untuk sukakan pada hadiah. Sejauh mana powerful hadiah ni? Bila hadiah orang bagi kat hadiah, saya tak boleh buang hadiah tu. Sebab kenapa? Sebab kita kena menghargai orang bagi hadiah tu. Sekadar menghargai cukup ke? Kita mesti nak ada rasa seronok dengan apa yang dia bagi. Jadi saya fikir balik. Apa benda yang menyeronokkan diri saya sebenarnya? Contohnya yang menyeronokkan diri saya sekarang ni apabila saya dapat membahagiakan keluarga saya. Contoh kita fikir sama macam tu. Kita fikirlah why. Tapi kalau orang smart, dia kata, Fazli, ni handbag. Okay, apa? Kalau you beli produk ni, dapat handbag ni. Kita bagi free gift. Dalam kepala saya fikir, aku nak buat apa dengan free gift, dengan handbag ni? Tapi dia pandai, sebab saya ada wife. Okay, dalam kepala, oh cantik juga ni, boleh bagi wife, bagilah wife. Okay, contoh kita kena belajar dalam lagi. Contoh lah, ni mungkin orang kata lawak, tapi kita kena fikirlah dalam operation management. Saya, muda. Gaji saya cukup-cukup je. Saya baru kahwin, gaji saya cukup-cukup je. So saya ada kereta kena ada lah. Tak ada kereta susah nak bergerak sini-sini. Dan duit saya ngam-ngam je nak bayar bil apa semua. Tapi saya ada satu keinginan, kena bakar dengan kawan. Nak raya, kena tukar sport rim. Kita pun tengah fikirlah macam mana aku nak tukar sport rim, aku nak tukar juga sport rim ni, dapat bonus aku nak tukar sport rim. Keinginan lelaki membuat-buat untuk membeli sport rim. Okay? Jadi tak tahu hari tu, tak tahulah macam mana penjual kedai tu dia kata, bos, kita ada package. Smart lah, dia tak nampak terang-terang. Package bos untuk hari raya sport rim baru sampai. Memang suit dia punya kereta. Color cantik. Pasting bos. Hari ni dan sampai minggu ni je dapat limited handbag tu. Wish, handbag aku nak buat apa? Handbag je lelaki. Handbag nak buat apa? Bos, you mau angkat ke bag tak nak mau angkat, ni free gift. You mau ingat satu bos.
You beli sport rim, balik rumah you mesti kena bising sama you punya wife. Mesti bisingnya. Ini pun fikir je mesti kena bising. Ini handbag mah. Nanti ni bagi dekat dia lah. Contoh lah kan. Sebab contoh kedai sport rim banyaknya Chinese kan. Saya cuma nak cakap kan. It's something like the real communication. Dia dah study dah. Handbag memang dia akan buat limited edition lah. So handbag tu is something like you cannot purchase anywhere lah. But it's very spec to the one. Juga idea ni. That ketika tu nafsu melebihi pemikiran. So ini. Ya bos, cincai lah. Bag tu pun dia dah packing dah apa semua. Itu kan saya kata setiap manusia penuh dengan emotions. Balik rumah, ni cerita drama lah. Marah. Kenapa beli sport rim, kita nak balik kampung, duit tak cukup nanti apa semua. Apa, saya mementingkan keselamatan. Sport rim tu dah sampai masa kena tukar. Ya ke sport rim? Ya, memang setahun kena tukar untuk memastikan kelancaran untuk kita balik ke kampung. Itu jawapan betul lah, kan jawapan bohong. Betul lah. Tukar sport rim lagi lancar, lagi baik. Apa ni baru kan? Nah ni, saya bagi handbag. Okay. Ni kenapa ni? Bazir pula beli handbag dan sebagainya. Saya ikut karakter wife dia lah. Saya beli sport rim ni. Tapi berbaloi beli sport rim ni. Dapat handbag ni. Handbag ni sebenarnya harga dia 500. Saya tukar spek rim 600. Tu yang fikir balik sebenarnya. Ingat kat isteri. Handbag ni 600. Elok bagi isteri. Saya punya pakai RM100 je untuk sport rim. Tu contoh lah. Contoh dialog yang boleh bagi. Okay, nampak kelakar. It's not kelakar. Berapa banyak produk-produk sebenarnya bagi free gift. How that people use the free gift untuk tarikkan emotion dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak ajar ni sebenarnya apa simbolik dengan pengurusan kualiti. Pengurusan kualiti bukan hanya kepada value saja. Bukan daripada kualiti itu akan menunjukkan darjat yang paling tinggi sekali. Pengurusan kualiti adalah melihat benda yang sekeliling dia. Dan ada satu definisi by siapa scholar, by Deming saya. Dia highlight kualiti itu adalah percuma. Kualiti itu adalah percuma. Jadi kat situ baru saya faham. Okay, that's why ramai orang bagi free gift. Free gift tu percuma dan sebenarnya percuma tu akan meningkatkan kualiti. How you differentiate definisi kualiti tu you kena besarkan. Dulu kita kata produk ni berkualiti. That's how to measure of the service quality. Ni belajar. Tak payah Google. Betul tak payah Google. Apa maksud service quality? Service quality semua ada kat dalam tu. Rasa macam teruja, ada rasa macam empathy, kesian, ada rasa macam disayangi. Itu namanya service quality. Service quality ada dalam quality management. Itu nama tu. By close attention to design. Scoring tu memang orang tu nak, tapi ialah kena fikir. Itu benda-benda yang tak ada dalam kat sini, sebab tu saya sebut lah. Determine, design and produce the production process and equipment that will be compatible with low cost product, high quality and good quality of work, life at the economic cost. Banyak sebenarnya. Antara yang sustain buat yang saya cerita tadi, tak habis cerita pasal gift. Mungkin benda ni memang tak sampai lagi lah you buat. Okay, tengok pada produk kosmetik contohnya. Tapi benda-benda yang besar, aircon. Kalau saya sampai study, dia aircon ni, apa yang biasa satu brand biasa kat Malaysia ni, York. Sekarang dah pakai nama Daikin brand aircon. Setiap kali saya beli aircon, kadang saya tergelak lah. Gelak is something like, gelak bukan gelak kutuk. Gelak is something, hai kau ni pandai tu lah. Bos, aircon Daikin saya nak pasang kat rumah. Okay, berapa horsepower? Pasangan 1.5. Bos, ni apa? Ini periuk. Ni kenapa ni bagi periuk ni? Tak, periuk tu memang package dalam beli aircon tu dapat periuk. Bagilah sama isteri, dia bagi cantik apa, beli aircon apa semua kan. Okay, saya mungkin saya jadi biasa lah. Lepas tu, time to time, jumpa kawan, kau pakai aircon apa? Aku pakai Panasonic. Panasonic performance bagus lah, apa semua. Tu saya cerita lah, masa tu ada wife dia ada kat sebelah. Memanglah Panasonic bagus tapi harga mahal sikit. Aku pakai York. Tapi York dapat periuk.
Waktu wife dia kata, itulah patutnya pakai York, dapat periuk apa semua, cuma apa semua. That time it's something like macam benda tu macam kalau tanya saya dengan gaya apa semua saya akan nampak it's something like oh okay. Service quality ni boleh membunuh, bukan boleh membunuh tau, boleh mengatasi dari segi kualiti itu sendiri. Kualiti ni kena faham tau, kualiti sebenarnya melibatkan kos. Kalau you beli material murah dengan material yang betul-betul kualiti material tu akan mahal. Orang kenal beza antara barang murah dan barang mahal, material murah dan material mahal. Contoh kalau material mahal tu betul-betul berkualiti sebab dia bagus, lambat rosak, tahan. Tapi yang kalau low quality ni cepat rosak. Okay. Tapi dia tahu kelemahan dia, dia tak bagus mana pun. Tapi because of the service quality dia bagus, dia akan jadi bagus. Banyak produk sekarang ni. Banyak produk dia tahu dia tak nak cakap produk dia tak bagus. Tapi dia counted dengan servis, dia akan jadi lebih bagus. Example lah kedai mamak. Kita kena ambil logik, kedai mamak bukanlah satu kedai makan yang terbaik. Okay? Dari segi kebersihan, minta maaf saya sebut, kebersihan jarang kedai mamak dapat A. Kan ada kedai restoran A, B, C. Tapi kenapa dia dapat juga ramai customer? Kan? Mesti ada yang represent of the quality. Ada sesuatu quality yang menyebabkan dia datang ke kedai. Dan orang tak sebut quality tu tanpa sedar. Tapi sebenarnya kedai ni ada quality. Namanya apa? Service quality. Yelah, kalau you makan kat situ, belum sempat dia duduk kat kursi, air dah sampai. Itu yang dia panggilkan service quality. So mungkin orang yang bukan belajar operation management, mungkin dia tak faham apa tu quality. Tapi kalau kat sini saya nak tekankan sebab tak tulis kat sini, nama dia service quality and field of service operations. Paling bawah sekali. Kan? To determine any process design, to determine design and produce the production process and equipment that will be compatible with low cost product, high quality and good quality of life, economic the cost. Saya nak tekankan sebab you all ni subjek dalam fakulti pengurusan. Kalau you all ni semua depan saya ni engineering, you duduk fakulti sains atau engineering, the way saya cerita lain. Sebab memandangkan you akan bekerja dalam line services. Line services is something like kita buat kerja clerical, kita buat kerja operation, kita bukanlah yang nak pegang wayar, kita bukan nak buat kerja technical. You should be a support, you should be manage the operation. Jadi you kena belajar lah tentang services. Buku ni mungkin dia cerita overall, tapi kita kena fokus tu lah. Okay, sample mission, location, layout design, human resource. Okay, yang ni kita kena belajar juga in terms of bagaimana location tu sendiri, very smart. Padahal belajar mission, nampak tak? Sekarang lagi kita belajar mission. Tapi everything you kena tahulah, regarding layout, design, okay, human resource. Location, okay lah, tempat cantik lah, orang pun ramai, tempat ni mesti ramai. Very simple nak belajar location, very simple nak belajar location. Orang lain dah belajar tahu location. Contoh aja 7E memikirkan tempat mana tempat strategik. Lagi Speedmart. Sebab Speedmart kan banyak kan, dia akan fikir kat mana nak buka strategik. Kedai mamak pun sama, dia dah buat apa. Dia tak payah fikir dah. Bos, buka sana. Senang mah, 7E ada, kedai mamak ada, dia masuk lah. Kenapa? Tak payah buat survey lah. Dia orang dah buat market survey. Tu contoh orang fikir kat location. Tapi kita sebenarnya akan fikir, kalau saya lah, tengoklah type of the business. Type of the business kan. Sama ada nak tengok economic. Kalau you go through the banyak customer, you kena cari customer lah. Kalau you berdasarkan material, you kena cari dekat dengan material. Kalau you dekat you memang cari pekerja, buatlah company yang dekat dengan pekerja, dekat rumah. Kan? Ini antara benda yang in future I believe that company itu akan di set up dekat mana employee itu berada. Employee itu berada. Contoh, kalau saya nak bekerja sama, tengok perniagaan lah saya nak buka dekat Tanjung Malim. Tapi expertise dia tak ada. Expertise tu ada dekat Ipoh contohnya. Saya akan buka di Ipoh. Sebab because expertise dia ada. Bila dia ada kat situ, business tu akan bergerak.
Bukan, saya buka kat Tanjung Malim. Pujuk kawan saya daripada Ipoh tu datang. Dan mungkin dia datang tapi dia tak perform, dia kena balik tengok anak dan sebagainya. Dan saya tahu itu adalah obstacles, halangan pada saya. Buka je company dekat Ipoh, so dia dekat dengan keluarga dia, so company tu akan perform better. Bukan saya kata nak kena fikir macam tu, tapi kita kena fikir banyak keadaan. Banyak keadaan. Apa yang saya cakap ni kadang-kadang the way you start to thinking lah. Start thinking. Contoh macam dulu kalau you nak tahu pasar raya buka dekat town, bandar, kan? Jadi semua orang customer datang. Now change. Kat mana kawasan penduduk paling ramai? Taman. Kalau boleh, kalau dapat kedudukan Masjid Daerah, Tesco tu duduk dekat tengah-tengah taman. Kalau dipilih pilihan sekarang. Tapi lah mungkin Masjid Daerah kontrol apa yang boleh dan tak boleh, jadi kena cari dekat-dekat dengan customer. Tapi trend tu dah berubah. Kalau you study lama-lama, kalau pasar raya dulu semua duduk dekat bandar. Sekarang semua dah masuk ke kawasan perumahan. Sekolah pun ada perubahan. Dulu sekolah duduk kat tempat yang kita kata tempat yang senang nak diakses lah. Okey, jadi orang perumahan ke orang duduk kat kampung duduk jauh-jauh, nanti semua datang kat sekolah. So sekarang dengan teknologi lah, betul juga dengan teknik drone ni sekarang ni. Dengan gunakan drone, kita tengok location, kan? Mana yang paling strategi, kita boleh buat town planning, perancangan bandar. So dia nampak strategi sekarang ni. Kalau you nak tahu kan, ada satu bisnes yang mungkin orang rasa macam kelakar tapi dia rasa create a business. Ada orang yang sebenarnya cari potential je. Ada sahabat saya dia buat kerja ni. Tak adalah kaya tapi passive income. Dia cuma cari tempat je. Dia tengok tempat tu, dia dah study, dia call. Bos, 7E. Buka kawasan ni. Cantik. Ya ke? Dah kaji apa survey tempat dia cantik. Dia pun dia kata, betul lah tempat dia cantik. Okay, you kena ingat bila dia setuju je kat tempat tu, dia akan bayar kita dengan satu amount lah. But you bagi dia satu opportunity yang dekat situ. Mungkin nampak macam kelakar tapi this man business, betul lah. Saya propose buat buka kedai kat sini. So dia setujukan buka kedai tu, dia akan bayar. Dan bayar tu bukan bayar RM1. Bayar dengan amount yang professional lah. Professional fees. Like that, saya ingat kawan saya macam tu dapat duit. Dapat. Okey, menarik juga kan itu. Sebab tak aku nampak aku jalan. Aku jalan saja. Tak, jalan-jalan aku tengok prospek. So kedai ni boleh buka, aku hello lah speak mat ke apa semua. Menarik. Maksudnya rupanya ada satu pekerjaan yang sini yang kita tak tahu. Dia panggil apa? Value, property values. Property values and location values lah, something like that. Okay, layout to achieve the true skill. Ni layout lah. Mereka bentuk design, imagination, successful. Sama lah macam kalau you nak plan, nak design rumah. Okay. Ataupun tak design rumah dah beli siap. Nak susun barang dekat rumah. Very simple. Saya selalu bagi contoh paling mudah kan, nak tengok sesuatu operational tu bagus tak bagus, tengok dapur je. Tengok dapur je. Tak bukanlah lepas ni nak pergi dapur rumah orang, tak. It's something like you can learn that macam mana orang susun design dekat dapur. Sebab dapur kan banyak item, cawan, sudu, sos, gas, peti ais, macam-macam. Dan benda tu hari kita guna. Basuh, recycle maksud saya cuci, basuh, guna, cuci, basuh, guna, cuci, basuh. Kawasan tu kawasan yang peak. Kawasan sangat peak kat dapur. Ruang TV duduk kat situ. Kalau nak cuci pun tunggu berabuk pun cuci. Jadi TV tu digunakan tapi TV tu tayang je lah macam tu. Tapi dekat dapur tu penuh dengan operation. Jadi you bancuh air, you bancuh teh, you bancuh gula. Setiap hari bancuh gula. Bancuh gula lah. Bancuh air letak gula. Tapi kalau macam katalah you bancuh dengan kawan you, kenapa hari ni manis? Besok tak cukup manis. Hari ni rasa dia macam ni, esok rasa macam ni. Walhal kita buat air tu hari-hari. Jadi kan sebenarnya nak belajar operation ni sebenarnya paling bagus dekat dapur. Macam mana kita akan meningkatkan in term of quality. Dekat dapur pun ni, kita basuh pinggan hari-hari. Tapi tak pernah fikir macam mana kita nak jimat penggunaan air. Hari ni aku basuh pinggan. Kenapa aku pinggan banyak tak basuh? Macam mana aku nak kurangkan pinggan? Sebenarnya tempat yang bagus adalah operation adalah dekat dapur lah kalau kat rumah. Sebab tu operation management ni sangat kuat juga dekat restoran. Sebab banyak orang
orang kaji nak cut cost dekat restoran. Restoran memang banyak penjimatan boleh dibuat. Kalau kira lah, kalau saya bagi you projek, antara projek yang you boleh cut cost adalah di restoran. Restoran sebenarnya boleh cut cost banyak sebenarnya dari segi operation. Jadi bila orang cerita pasal profit, simple je. Hasil tolak cost. Senang. Jadi kita tak pernah fikir cost, kita fikir hasil je. Tapi ada satu benda lagi, hasil tolak cost, tolak penjimatan. Jadi maksudnya cost tu dan cost tu akan meningkat. Kos ni memang limit. Memanglah kos RM5 tapi jaga guna elektrik, guna air, payah dia bekerja, apa semua, kos tu akan meningkat. You need to start to think the reduce cost. Oh, kita beli barang murah. Bukan barang, tapi benda-benda lain. Oh, ada banyak benda lain. Kau kedai makan, bagi pinggan berminyak. Customer nak makan, kena lap pinggan tu dulu berminyak. Esok-esok customer tu lari. Itulah dia kata, cost. Kenapa cost? Cost lah kena cari. Kena buat marketing balik, nak kena yakinkan dia balik. Kalau kita bagi pinggan yang bersih bagus, dia akan cakap mouth to mouth. Di kedai tu bagus, pinggan bersih. Itu yang kadang-kadang orang tak fikirkan pasal kos